Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khadiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-75. Majlis berlangsung pagi tadi di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Suasana sepanjang jalan utama menuju ke Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin penuh meriah dengan barisan para pelajar mengibarkan bendera kecil. Paluan hadrah menyerikan suasana keberangkatan baginda. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Keputeraan. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Wakar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Persembahan khas bertemakan Raja Tersohor Kegemilangan Rakyat menterjemahkan kedaulatan raja yang telah mewujudkan kesejahteraan, keamanan dan kebahagiaan dalam kalangan rakyat dan penduduk di negara ini. 200 peserta terdiri daripada belia, pelajar serta agensi kerajaan dan swasta menjayakan persembahan. Kemuncak persembahan khas mencerminkan junjung kasih rakyat atas pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Sebelum berangkat menemui rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara bagi Majlis Ramah Mesra, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan beramah mesra dengan para peserta persembahan.
Happy birthday, champ. Suasana majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara bertambah meriah apabila ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pada Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli mengunjungi kemah-kemah khas. Kemeriahan majlis tersebut melambangkan hubungan erat dan istimewa sesuai dengan ungkapan tiada tembok pemisah antara raja dan rakyat. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada majlis tersebut, Paduka-Paduka Ananda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Seperti juga majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk daerah-daerah lain, daerah Brunei dan Muara juga meraihkan majlis tersebut dengan suasana yang harmoni. Kehadiran ribuan penduduk seawal pukul 7 pagi menjadi detik yang sangat bermakna bagi segenap lapisan masyarakat untuk bersua muka dengan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Produk-produk transformasi satu kampung, satu produk, 1K, 1P antara yang diketengahkan. Majlis ramah mesra ini tetap meriah walaupun dalam keadaan norma baharu. Warga Perkhidmatan Awam, Gabungan Persatuan, Dewan Perniagaan, institusi keuangan, badan-badan bukan kerajaan dan swasta juga antara peserta majlis ramah mesra. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia memberi peluang kepada orang ramai untuk merakamkan kenangan detik penuh bermakna. Peristiwa bersejarah ini akan kekal terpahat dalam memori rakyat dan penduduk negara ini. Happy birthday.
Peluang bersua muka dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia tidak dilepaskan oleh para penuntut luar negara untuk merafakkan syukur dan menjunjung kasih ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia atas pemedulian Kerajaan Baginda. Kehadiran masyarakat Tionghoa membuktikan tanda sokongan padu kepada kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Kesempatan seperti ini akan kekal sebagai tradisi yang melambangkan hubungan akrab antara raja dan rakyat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia beserta kerabat diraja kemudian berkenan berangkat ke Dewan Persantapan Lapau bagi majlis santap. Doa selamat dibacakan oleh Awang Haji Sahrin bin Haji Kadeh, Hakim Mahkamah Rendah Syariah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ini melambangkan sikap keterbukaan dan kemesraan baginda bersama rakyat dan penduduk. Ini menjadikan baginda sebagai teladan yang sentiasa berusaha memeduli kesejahteraan rakyat. Ketaatsediaan rakyat jelata dapat dilihat melalui keceriaan yang terpancar di wajah mereka yang hadir pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara pagi tadi. Sebagai langkah berjaga-jaga bagi membendung wabak COVID-19, orang ramai yang menghadiri Majlis Ramah Mesra ini perlu mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Segenap lapisan rakyat dan penduduk merafakkan syukur dan menjunjung kasih ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia atas peluang yang sangat istimewa untuk bersua muka dengan baginda. Happy birthday, His Majesty! Selamat Hari Keputeraan! Selamat Hari Keputeraan! Happy birthday, His Majesty! Bata sudah menunggu yang tahun 81 ini dapatkan kerana COVID. Jadinya ini alhamdulillah dapat bersama Kebawah Duli bersama muka. Inilah yang kami nanti-nantikan memandangkan pada tahun lepas adalah iaitu COVID. Jadi tahun ini kita berpeluang. Kata ni masih dapat mengadakan perhimpunan ini dengan mengimbas QR code. Syukur alhamdulillah Brunei Darussalam selamat daripada COVID. This is very unique as comparison to other countries. I have never seen this thing anywhere. His Majesty is accessible to everyone. Everyone can meet and greet His Majesty, and His Majesty is very kind and generous to all of his people. Semoga umur baginda dipanjangkan, murahkan rezeki, dan kami yang tinggal di negara Brunei Darussalam ini pun merasa amat nikmat.
persembahanan ni anda semua orang dapat ikuti. So saya rasa sangat beruntung dapat buat persembahan Dapan HM. Menggembirakan kepada rakyat dan ke seluruh jelata. Daulat ke bawah duli Tuan Patih. Selamat Hari Keputeraan. Kami sayang Raja kami. Happy birthday His Majesty. Daulat ke bawah duli Tuan Patih. Raja tersohor. Kegembiraan rakyat. Program-program pembangunan belia terus diberikan perhatian sewajarnya oleh pihak kerajaan, termasuk program pembangunan kapasiti, kemudahan prasarana, bantuan fizikal dan mental. Ia bagi menjadikan belia sebagai sumber tenaga yang berkualiti dan produktif. Sebagai aset paling bernilai, belia adalah pewaris yang akan meneruskan kesinambungan pembangunan negara dan sumber tenaga kerja yang terpenting. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-75, Berita Perdana malam ini membawakan laporan khas mengenai aspirasi belia untuk membantu mencapai salah satu matlamat wawasan Brunei 2035, iaitu rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi. Kami belia, peneraju masa hadapan, pemangkin menuju transformasi. Belia yang berkualiti dan cemerlang dari aspek pendidikan duniawi dan ukhrawi amat diperlukan negara. Pelbagai program dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam melahirkan belia yang berkualiti, antaranya memperkasa pendidikan belia dengan sistem pembelajaran yang berkualiti, keusahawanan dan kemasyarakatan. Dengan semua usaha kerajaan memperkasa pendidikan ini, Ketani dapat melihat kemajuan anak belia Ketani atau garduan Ketani untuk hidup berdikari dan melibatkan diri dalam bidang keusahawanan, bahkan menjadi job creators kepada belia yang lain. Selain mempunyai daya saing yang tinggi, para belia pada masa ini juga telah mempelopori pelbagai bidang baharu yang berupaya menjana kreativiti dan inovasi serta membantu sosioekonomi negara. Dengan usaha bisnes, membuat bisnes sendiri pun insyaAllah boleh juga membagi impak lah, membantu pembangunan negara untuk mencapai wawasan 2035. Kalau pasal keusahawanan ni banyak sebenarnya yang skill-skill dapat Tani ceburilah. Sebagai belia, so kami mencuba untuk menceburi apa saja yang untuk mengkontribut untuk Brunei punya GDP lah. Bidang pertanian ini banyak potensial, pasar potensialnya. Lagipun ke bawah Duli pun malah membagi emphasis kan kepada bidang pertanian, especially ke belia-belia inilah. Sinonim dengan jolokannya sebagai penentu masa depan negara, pentingnya belia mempunyai akhlak dan jati diri yang kukuh dalam mendepani cabaran pada masa hadapan. Bagi belia-belia lah yang telah mengikuti program khidmat bakti negara, keberkesanannya dapat mengukuhkan jati diri diorang bukan saja dari segi aspek fizikal tetapi mental dan juga kerohanian diorang. Penglibatan belia dalam pelbagai program kesukarelawanan dan khidmat masyarakat membuktikan belia Brunei tidak camah mata. Ini dapat dilihat ketika negara berdepan COVID-19. Andang minat mendonate barang, membersihkan rumah. Sekali dengan COVID ini macam itu masanya kami balas balik jasa kerajaan apa menolong untuk mengawal keadaan COVID-19 ini. Peranan belia dalam sama-sama membangun negara sangat diperlukan. Justru para belia perlu lebih proaktif dan bangkit menjadi penggerak ke arah memacu pembangunan negara. Maka jadilah belia yang pintar dan mahir dalam bidang masing-masing dan rebutlah peluang yang diberikan untuk menjadi individu yang lebih aktif demi masa depan negara dan menyahut cabaran belia berwawasan. Hajah Sahrina Haji Abdul Ghani melaporkan untuk Berita RTV. Juga bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-75, Berita Perdana malam ini membawakan sorotan peristiwa tentang amalan hidup sihat melalui sukan yang ditunjukkan
oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Kita saksikan sorotan peristiwa tersebut. Satu kes import baru jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini meningkat kepada 338 kes. Kes 338 lelaki berumur 44 tahun yang tiba ke negara ini dari Jakarta pada 18 Julai 2021. Beliau tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan dan penyiasatan dan pengesanan kontak mengesahkan tidak ada kontak terdekat bagi kes ini. Dengan itu, 55 kes aktif kini dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan 1 kes dimasukkan ke unit rawatan rapi. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 197 kes. 580 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 22,823 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 446 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 153,432 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 31 Julai 2021 seramai 3,502 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 134,829 orang, manakala jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos vaksin seramai 29,170 orang dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 23,257 orang. Masjid Kampung Batu Marang semalam mengadakan majlis khatam Al-Quran bersempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-75. Majlis yang dianjurkan oleh Jawatankuasa Takmir Masjid tersebut berlangsung di masjid berkenaan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai, diikuti dengan bacaan khatam bermula dari surah Ad-Duha hingga surah Al-Masad. Kejadian kebakaran yang meranapkan sebuah masjid di Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Mentiri pada tahun 2017 yang lalu telah membawa kepada penahanan ke atas 2 individu bagi menjalani siasatan.
Dua suspek masing-masing seorang lelaki dan wanita tempatan, Muhammad Erwan bin Manggis 39 tahun dan Efarizah binti Zakaria 43 tahun dipercayai terlibat dengan kejadian berkenaan. Tertuduh pertama, Muhammad Erwan bin Manggis dihadapkan ke Mahkamah Perantaran Bandar Seri Begawan bagi menghadapi pertuduhan di bawah Seksyen 435 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 iaitu khianat dengan membakar atau menggunakan benda letupan dengan niat hendak menyebabkan kerosakan. Tertuduh pertama juga menghadapi pertuduhan di bawah Seksyen 380 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 iaitu terlibat dengan jenayah curi di dalam rumah sewa di Kampung Lumapas pada sekitar bulan Mac 2021. Muhammad Erwan bin Manggis mengaku bersalah ke atas kedua-dua pertuduhan dan perbicaraan selanjutnya akan dijalankan pada 17 Ogos 2021 bagi penetapan hukuman. Pihak mahkamah telah memerintahkan tertuduh bagi menjalani tahanan reman sehingga tarikh perbicaraan berkenaan. Manakala bagi tertuduh kedua, siasatan dan pendakwaan masih dijalankan bagi pengumpulan bukti terhadap penglibatan tertuduh. Expo Suk Al-Qudwah 2.0 diteruskan lagi semalam dengan persembahan semarak Malam Puisi Islam. Persembahan diadakan bagi menyokong dan memeriahkan aktiviti mu'alafpreneurs di samping memperkembangkan syiar dan dakwah Islam melalui persembahan puisi Islam. Persembahan antara lain diisikan dengan persembahan deklamasi sajak, sayembara deklamasikan sajak, persembahan syair dan sketsa lakonan. Antara yang hadir, Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Expo Suk Al-Qudwah 2.0 diungkayahkan oleh Pusat Dakwah Islamiah dengan sokongan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD. Sementara itu, hari terakhir Expo Suk Al-Qudwah 2.0 hari ini diisikan dengan pelbagai peraduan dan aktiviti. Dengan tema memperkasa mu'alafpreneurs, Expo antara lain bertujuan memberi peluang kepada para usahawan untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan masing-masing kepada umum. Expo dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga pukul 10 malam ini. Bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-75, Jabatan Penerangan menganjurkan pameran Raja di Hati Rakyat. Pameran yang dibuka bagi kunjungan orang ramai dari pukul 11 pagi hingga 9 malam berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Dalam temu bual bersama pewarta RTB, Awang Haji Arifin bin Muhammad Nur alias Mursyidi, Rusetia bagi pameran berkata, pameran selama 3 hari ini mengetengahkan 100 keping gambar yang disumbangkan oleh para juru gambar dari Jabatan Penerangan dan Pertubuhan Fotografi Brunei Darussalam. Mengumpulkan golden moment yang pernah di-capture oleh para jurugambar kita ni di negara Brunei Darussalam, menyalahkan imej ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selaku ulil amri, pemimpin dan raja yang berjiwa rakyat, yang hampir kepada rakyat. Pelbagai acara terus diadakan semalam bagi memeriahkan pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-75. Pentas perayaan di Bandar Seri Begawan diisikan dengan Malam Jalinan Nada Seri Keputeraan. Acara merupakan anjuran Majlis Perundingan Kampung Kulapis dan Majlis Perundingan Kampung Jerudong A. Sementara itu, pentas perayaan di daerah Tutong dimeriahkan dengan persembahan Malam Aspirasi Islam. Persembahan dikendalikan oleh Sekolah Menengah Sufri Bolkiah dan Sekolah Menengah Raja Isteri Pengiraan Anak Saleha. Untuk kembali andai tiada Forum bertajuk Raja Kesayangan Rakyat pula mengisikan acara bagi pentas perayaan di dermaga Pekan Bangar, daerah Temburong.
Forum antara lain menyentuh mengenai kedaulatan, kewibawaan serta ketinggian peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia sebagai pemimpin Islam yang masyhur. Forum merupakan anjuran pejabat hal ehwal agama daerah Temburong. Jadi menyentuh Kontingen daerah Brunei Darmuara muncul juara keseluruhan kejohanan pencak silat sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-75. Kejohanan yang berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah Berakas itu melabuhkan tirainya semalam. Muhammad Zulkarnain Haji Abdul Rahim, pesilat Temburong memenangi pingat emas bagi kategori cekak asli lelaki dewasa setelah menewaskan pesilat daerah Tutung Muhammad Nazim Mat Zain. Manakala bagi kategori kuntau lelaki dewasa pula dimenangi oleh pesilat daerah Brunei Darmuara setelah berjaya menewaskan Husrin Buje, pesilat Majlis Sukan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Pingat emas bagi kategori tanding lelaki A 45 hingga 50 kg dimenangi pesilat daerah Tutung Muhammad Izamuddin Muhammad Taha setelah menang ke atas pesilat daerah Brunei Darmuara Muhammad Asy'ari Amni Muhammad Arif. Sementara itu, awangku Muhammad Hadi Pengira Abdul Rahman, pesilat Belait memenangi pingat emas bagi kategori tanding lelaki F65 hingga 70 kg setelah menewaskan Abdul Rashid Jainuddin, pesilat daerah Tutung. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Yang Amat Mulia Pengira Anak Haji Abdul Wadud Bolkiah bin Pengira Ceteria Sahibun Najabah Pengira Anak Haji Abdul Aziz. Juara keseluruhan disandang oleh kontingen daerah Brunei Darmuara dengan 8 pingat emas, 2 perak dan 7 gangsa.